Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kita sudah lama tidak mendengar tentang kes perbicaraan Najib Tun Razak. Kali ini satu lagi pendedahan luar biasa berlaku di mahkamah. Apabila pengarah SRC profesional bukan boneka diupah Najib, kata Ismi dalam perbicaraan. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur di hari ini diberitahu ahli lembaga pengarah SRC Internasional Sedrian Berhad adalah sekumpulan profesional dan bukannya boneka yang boleh dibuli sesuka hati oleh Najib Razak. Bekas pengarah SRC Ismi Ismail juga bersetuju dengan cadangan peguam utama Najib, Muhammad Safi Abdullah, bahawa bekas Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Berkenan, Nik Faisal Arif Kamil, adalah seorang akaunten bertauliah dengan latar belakang keluarga yang baik. Ismi memberi keterangan sebagai respon pihak ketiga pada prosiding saman Amerika Syarikat dolar 1.18 bilion yang difailkan oleh SRC ke atas Najib, serta Nik Faisal yang masih bebas. Menurut Ismi, 59 tahun, dia juga bersetuju dengan cadangan Safi bahawa Najib tidak mengenali mana-mana ahli lembaga pengarah secara peribadi dan tidak mengupah boneka untuk berada di situ. Meskipun bekas Perdana Menteri terbabit berkuasa mutlak melantik berdasarkan perkara 117 memorandum dan artikel SRC. Dalam sesi soal jawab itu, Safi, peguam utama Najib, bertanya, jika Najib mahu lembaga pengarah menjadi boneka dan beliau tuan mereka, beliau tidak mungkin memilih ahli seperti itu yang bijak serta mempunyai kelayakan begitu tinggi. Adakah ini satu kenyataan yang adil? Ismi menjawab, ya, ia satu kenyataan yang adil. Safi bertanya lagi, sudah tentu beliau akan memilih seseorang yang boleh dijadikan pak turut, bukannya mereka yang memiliki kelayakan begitu tinggi, katanya. Ismi menjawab, iya. Perbicaraan di hadapan Hakim Ahmad Fairuz Zainul Abidin bersambung pada 17 September ini dengan Najib dijangka memberi keterangan. Di bawah pengurusan baru, SRC memfailkan saman itu pada Mei 2021 dengan mendakwa Najib melakukan pecah amanah dan salah guna kuasa serta memperoleh ganjaran peribadi daripada dana SRC selain menyeleweng dana itu. SRC sebelum ini menggugurkan 5 pengarahnya daripada saman itu, termasuk Ismi, namun mengekalkan Najib sebagai defendant tunggal. Bagaimanapun, Mahkamah Tinggi memberi kebenaran kepada Najib untuk mengeluarkan notis pihak ketiga terhadap mereka. Syarikat itu memohon deklarasi mahkamah bahawa Najib bertanggungjawab atas kerugian yang dialami syarikat terbabit akibat pelanggaran tugas dan amanahnya, serta menuntut dia membayar pampasan sebanyak 42 juta ringgit bagi kerugian itu. Sebelum kita berpisah, tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Pengarah SRC profesional, kata Ismi, dan bukan boneka yang diupah Najib. Kita akan menantikan pula apa kata Najib dalam keterangannya dalam prosiding saman bernilai 1.18 bilion US dollar yang difailkan SRC ke atas Najib serta Faisal yang masih bebas. Dijangka Najib akan memberikan kenyataannya bersambung pada 17 September ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dengan pengumuman dan keputusan terkini di PRK Nenggiri ini, dijangkakan bahawa Barisan Nasional UMNO Pakatan Harapan Kerajaan Perpaduan tidak bermasalah untuk menang di PRK Dun Nenggiri. Ini kerana sangat-sangat hebat pencapaian terkini. Baru saja dibincang, baru saja ditawar, baru saja masuk manifesto, sudah tertunai. Bayangkan bertahun-tahun pemerintahan di sana tidak tertunai. Tapi kali ini tertunai
pewujudan pemasangan mesin ATM di Nenggiri. Bertahun-tahun, boleh kata berpuluh tahun, tak munculnya ATM itu. Hanya ATM dalam bayangan ataupun halimunan. Tapi bersyukurlah ada PRK Dun Nenggiri ini, hikmahnya besar. Yaitu rakyat di Nenggiri menerima limpahan nikmat apabila yang hari ini juga dilaporkan ada jalan raya baru yang akan dibina di sana. Banyak lagi proyek yang dibuat, dijanjikan. Dan ini bukan sekadar janji kalau yang ini. ATM sudah dipasang di Nenggiri. Jadi, janji telah ditepati. Adakah ini akan merugikan UMNO ataupun menguntungkan UMNO? Ada netizen yang berbalah. Kata mereka, kalau sudah tertunai, apalagi yang nak dimahu oleh rakyat sana, kata mereka. Tapi ada juga yang kata, dengan adanya mesin ATM itu, dia telah pun dapat membeli undi daripada rakyat Nenggiri. Hasrat masyarakat setempat untuk memiliki mesin juruang automatik atau ATM akhirnya menjadi kenyataan apabila perkhidmatan itu mula beroperasi sejak semalam. Mesin ATM tersebut dipasang di Kampung Jerek, Gua Musang dan dijangka akan memudahkan urusan kira-kira 30.000 penduduk tempatan. Pembukaan mesin ATM itu dibuka 5 hari selepas ia disuarakan calon Barisan Nasional BN, Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani, yang berjanji untuk mengusahakan perkhidmatan berkenan kepada orang ramai. Wah, ini hebatnya. 5 hari lawan berpuluh tahun, 5 hari menang. 5 hari saja urus mesin ATM, dah ada mesin ATM. Yang menjadi persoalan selama ini, kepimpinan, terutamanya kerajaan negeri di Kelantan, kenapa tidak berjaya membuat mesin ATM itu? Termasuklah juga pemimpin Dewan Undangan Negeri Dun Nenggiri. Kenapa berpuluh tahun tak dapat buat? Tapi yang ini 5 hari selepas disuarakan, mesin ATM boleh pula dibina di sana. Saudara, mesin ATM ini boleh merancangkan ekonomi di kawasan setempat, bahkan dapat memudahkan 100% rakyat di kawasan tersebut. Tinjauan Malaysia kini mendapati mesin ATM itu diletakkan di sebuah pasar mini di kampung berkenan. Mengulas kemudahan terbaru yang diberikan itu, penduduk kampung Terbabit, iaitu Muhammad Zulkifli Harun, meluahkan rasa syukur apabila penantian mereka sejak puluhan tahun lalu kini berakhir. Katanya, saya bersyukur apabila mesin ATM pertama berjaya disediakan di kawasan ini. Kami amat mengalu-alukan kemudahan ini. Jika sebelum ini kami perlu pergi sejauh 50 km untuk mengeluarkan wang, namun kini tidak lagi, katanya ketika ditemui. Juru jual di Pasar Mini Terbabit, Nurazila Ahmad, menjelaskan, selepas ini ada cadangan untuk disediakan pula kemudahan mesin deposit wang. Permulaannya hanya mesin pengeluaran wang sahaja diletak. Selepas ini akan diletakkan mesin bagi tujuan deposit tunai, katanya lagi. Sebelum ini, Muhammad Azmawi berjanji akan berusaha untuk mendapatkan mesin ATM yang menjadi keperluan mendesak warga Nenggiri. Penduduk di kawasan Nenggiri, di kawasan Jeram, Bertam dan sekitar menginginkan mesin ATM. InsyaAllah, Ambo, saya akan usahakan segera untuk adakan mesin ATM di kawasan berkenan, katanya lagi. Saya akan hubungi pihak bank-bank yang boleh membantu kita dalam mengadakan dan menjadikannya satu realiti untuk mesin ATM dekat dengan adik kakak, katanya dalam satu video campaign yang dimuat naik di media sosialnya. Nasib baik dia tunaikan, kalau tidak nanti jadi pula bahan. Kali ini tak jadi bahan dan terbukti dia cakap serupa bikin. Ya, susulan itu Kementerian Keuangan memaklumkan kerajaan sedang berbincang dengan beberapa institusi perbankan untuk menyediakan kemudahan kepada masyarakat Nenggiri. Komen daripada netizen berkait isu ini ialah ATM bukan masalah sebenar. Jika ekonomi Nenggiri meningkat, cawangan bank pun akan dibuka di sini. Apatah lagi ATM. Jadi siapa yang tidak membangunkan ekonomi Nenggiri, kata Black Panther. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera.
Nak tanya kepada anda sebelum teruskan ulasan kali ini. Anda kenalkah siapa Papa Gomo? Siapa yang timbul di pemikiran dan ingatan anda bila saya tanya siapa Papa Gomo? Bagaimana mukanya, bagaimana suaranya, bagaimana bentuk tubuhnya, bagaimana pipinya, mukanya, jambangnya, dan sebagainya. Anda pasti teringat, Papa Gomo itu satu orang saja. Tapi rupa-rupanya, menurut laporan ini, Azri menafikan dia ialah Papa Gomo. Aduh, satu Malaysia tergelak dengan laporan kali ini. Saya pun tergelak sebab Azri tidak mahu mengaku dia ialah Papa Gomo. Lucu, memang saya pun agak lucu. Nak ketawa pun boleh, tak ketawa pun boleh. Sebab yang kita tahu Papa Gomo tu Papa Gomo lah kan. Tapi Azri tak mengaku dia Papa Gomo. Tak apalah, kalau dia tak mengaku kita tak paksalah. Mana tahu kan betul-betul ada Papa Gomo yang lain. Papa Gomo yang orang pepatah Melayu kata pelanduk dua serupakah, pelanduk tiga serupakah, pelanduk lima serupakah, macam itulah kan. Bekas Exco Pemuda UMNO Muhammad Wan Azri Wan Deris hari ini menafikan dia adalah sebagai personality dalam talian kontroversi yang dikenali sebagai Papa Gomo. Jadi yang selama ini bersiaran di dalam laman-laman sosial, di channel, di mana-mana lah laman sosial yang dikenali sebagai Papa Gomo tu siapa? Macam serupa pula dengan Wan Azri kan? Tak tahulah. Dia kata dia bukan Papa Gomo. Jadi maknanya ada orang yang menyerupai Muhammad Wan Azri Wan Deris. Saya tergelak sepanjang waktu buat ulasan kali ini sebab saya sangka Papa Gomo tu ialah Muhammad Wan Azri Wan Deris. Tapi dia kata dia bukan Papa Gomo. Okeylah, kalau begitu siapa Papa Gomo? Kita nak tanyalah kepada Muhammad Wan Azri Wan Deris ini. Nak tanyalah siapa itu Papa Gomo kalau dia bukan Papa Gomo. Orang yang selalu bersiaran di channel, di media-media sosial yang dikenali sebagai Papa Gomo tu siapa? Dalam perbicaraan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini, aktivis Perikatan Nasional PN itu juga menafikan dia seorang penulis blog politik. Aduh, makin pening kepala saya. Siapalah sebenarnya Papa Gomo ini kalau Wan Azri ini tak mengaku dia bukan Papa Gomo? Betul-betul lah pepatah Melayu kata, pelanduk dua serupa. Yang ini bukan lagi pelanduk dua serupa, tapi pelanduk lima serupa. Saudara-saudara sekalian, sudahlah Wan Azri tidak mengaku dia Papa Gomo. Dia juga tidak mengaku sebagai penulis blog politik. Jadi kalau begitu, siapa yang tulis? Itu persoalan dia. Azri memberi keterangan tersebut dalam kes saman fitnah yang dikenakan terhadapnya oleh Lim Guan Eng dan anak bekas Menteri Keuangan terbabit klien Lim. Ada orang kata, mereka kata, oh kalau dah mula takut, macam-macam lah timbul. Kalau dah mula disaman, macam-macam lah timbul. Termasuklah tidak mengaku diri sendiri, kata mereka. Pasangan anak beranak itu menyaman Azri berhubung dakwaan di Facebook mengenai wang tunai 2 juta ringgit Malaysia yang tidak diisytiharkan dibawa masuk ke Singapura pada 29 Februari tahun 2020. Azri membuat penafian itu ketika disoal balas oleh Peguam Lim dan Klin Simon Murali petang tadi. Kata Azri, saya bukan blogger. Adakah kamu Papa Gomo? Azri jawab, saya tidak setuju. Defendant juga tidak bersetuju dengan cadangan peguam bahawa dia mentadbir akaun Facebook yang membuat dakwaan itu. Sebaliknya, dia mendakwa akaun berkenaan dikendalikan oleh peminatnya. Nah, habislah kali ini. Peminatlah yang akan disiasat. Jadi siapalah peminat yang mentadbir itu? Nanti kena siasat juga tuh. Sebenarnya kalau menipu pun senang saja didetek tuh. Nak mencari siapa orang pentadbirnya itu senang saja. Kalau begitu, siapa pentadbirnya? Kalau disiasat nanti, pasti kedapatan jugalah kalau bukan Wan Azri. Jadi peminat itu pula lah yang akan kena
Saman. Azri juga menjelaskan bahwa akaun pribadinya menggunakan nama sebenar sepenuhnya dan menjadi tempat dia berkongsi video secara langsung setiap hari. Jadi siapa, di mana channel itu, di mana dia punya akaun pribadi itu. Kita nak tahulah kan, bagaimanapun akaun Facebook saya telah ditutup oleh SKMM tahun lepas, kata Wan Azri. Kita tak nak cakap lagi dia Papagomo sebab dia bukan Papagomo. Dia tak mengaku Papagomo. Jadi kita mula panggil dia Azri sajalah kan. Lim dan Klin berhujah bahawa Azri adalah pentadbir akaun Facebook Papa Azri yang membawa dakwaan hantaran berunsur fitnah pada 14 Mac 2020. Bagaimanapun dalam pembelaannya, Azri menafikan sebagai pentadbir akaun tersebut dan mendakwa saman sivil berkenaan adalah suatu penganiayaan politik. Sementara itu, semasa prosiding di hadapan Pesuruhjaya Kehakiman EDU, Azri menafikan pernah memfitnah Lim dan Klin sambil menegaskan tiada sebarang video atau audio wujud untuk membuktikannya. Yang ini pun senang saja nak mencari video itu kalau ada. Kalau audio ada pun senang saya cari. Mudah sangat cari. Tapi kalau memang tiada, tiadalah. Tapi kalau ada, memang sangat mudah. Sebenarnya kalaulah Azri ini menipu, dia sebenarnya memerangkap diri sendiri. Sebab kalau peguam ini, pasukan peguam yang mewakili Lim Guan Eng berjaya membuktikan saja dia Papagomo atau mendapat rakaman audio atau mendapat rakaman video itu, dengan mudahnya saja dia akan terkena ataupun makan diri sendiri. Perbicaraan disambung semula pada 11 Disember. Klin mengemukakan saman selepas muncul dakwaan. Dia ditangkap di lapangan terbang Changi ketika cuba memasuki Singapura dengan wang tunai 2 juta ringgit yang tidak diisytiharkan. Lim menuntut ganti rugi sebanyak 3 juta ringgit Malaysia berhubung dakwaan dia terbang ke Republik Terbabit, kononnya untuk menyelamatkan Klin pada hari tersebut. Peguam Simon Murali mewakili Lim dan Klin, manakala Azri diwakili oleh Logan Eskandar Abdullah. Komen daripada netizen berkait isu ini selain daripada saya yang tergelak sepanjang waktu membacakan laporan ini, ada komen ini, iaitu Popol Maus kata, dia ni ada masalah identiti. Dia ni ada masalah identiti, dah tak kenal diri sendiri, baik hantar ke wad orang yang hilang identiti ataupun wad orang gila, kata Popol Maus. Black Hawk kata, penafian yang dah basi. Penafian yang sama digunakan semasa perbicaraan kes fitnahnya ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim yang terbukti bahawa Papagomo adalah milik si Malaun itu, yang akhirnya dia kalah dan terpaksa membayar hampir 1 juta ringgit Malaysia kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Rupa-rupanya Papagomo pun pernah menggunakan penafian yang sama, tapi terbukti tidak berjaya. Itulah kan, sudah buat baru menafikan diri. Yang saya suka ni Popol Maus kata, dia ni ada masalah identitika, dah tak kenal diri sendiri, baik hantar ke ward, kata Popol Maus. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda.